Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera murid-murid. Cikgu harap semua murid berada dalam keadaan sihat dan sejahtera. Bersama lagi dengan Cikgu Afifah, hari ini kita akan belajar Bahasa Melayu Tahun 2. Kemahiran yang akan kita gunakan pada hari ini ialah Kemahiran Membaca. Unit 12, Amalan Baik. Tajuknya ialah Asal-usul nama baling Kedah. Sebelum kita meneruskan sesi pengajaran dan pembelajaran kita, mari kita lihat satu persatu tema, tajuk, standard kandungan, standard pembelajaran dan objektif hari ini. Temanya ialah kebudayaan kita. Tajuk, Asal-usul nama baling Kedah. Standard kandungan 2.3 membaca dan mengapresiasi karya sastra dan bukan sastra. Standard pembelajaran 2.3.1 membaca, mengenal pasti dan menyatakan nilai yang terdapat daripada bahan sastra dan bukan sastra. Nombor 2, cerita. Objektif. Yang pertama, murid dapat membaca petikan teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. Kedua, menyatakan sekurang-kurangnya 2 nilai daripada teks. Baiklah murid-murid, tajuk hari ini kan asal-usul nama baling Kedah. Jadi, murid-murid dapat lihat gambar ini merupakan salah satu tempat yang terdapat di Baling Kedah. Okay, jika murid-murid pernah berkunjung ke sana, mungkin pernah terlihat gambar yang sedang cikgu tunjukkan ini. Okey, cikgu harap bersama-sama dengan murid sekarang sudah ada buku teks Bahasa Melayu jilid 1, ya, dan buka muka surat 76. Okey, ini adalah petikan teks yang akan kita baca pada hari ini. Okey, tajuknya ialah Asal-usul nama baling Kedah. Menurut cerita orang-orang tua, pada zaman dahulu, sekumpulan petani dari Siam telah membina rumah di sebuah kaki gunung di negeri Kedah. Tanah di kawasan tersebut sangat subur. Mereka bantu-membantu dengan mengusahakan ladang tanaman di situ. Mereka bekerja siang dan malam. Pelbagai pokok buah ditanam. Selepas beberapa tahun, pokok manggis, langsat dan cempedak berbuah dengan lebatnya. Tiba-tiba, sekawan kera datang lalu makan buah-buahan di ladang tersebut. Para petani berusaha dengan pelbagai cara untuk menghalau kera-kera itu. Namun, kera-kera itu tidak lari ke hutan yang berdekatan. Petani-petani itu telah bermesyuarat untuk menamai tempat itu Banling, yang bererti kampung kera dalam bahasa Siam. Lama-kelamaan, perkataan Banling menjadi Baling. Okey, seterusnya, mari kita lihat nilai yang terdapat bagi setiap pernyataan yang terdapat dalam kotak di bawah. Okey, bagi pernyataan pertama, dia dah bagi jawapan. Ya, jawapan bagi pernyataan pertama. Jadi, kita harus mencari apakah nilai bagi pernyataan kedua dan ketiga. Okey, mari kita lihat satu persatu. Okey. Pernyataan pertama tu, mereka bantu-membantu dengan mengusahakan ladang tanaman di situ. Okey, bantu-membantu, nilainya ialah bekerjasama.
Okey, yang kedua, mereka bekerja siang dan malam. Okey, apakah nilai bagi bekerja siang dan malam ni? Siang dia kerja, malam pun dia kerja. Apa nilainya? Ya, nilainya rajin. Okey, pernyataan yang ketiga. Para petani berusaha dengan pelbagai cara untuk menghalau kera-kera itu. Maksudnya, dia berusaha. Apa-apa cara sekalipun mereka gunakan untuk menghalau kera-kera. Okay, apakah nilai bagi pernyataan ini? Cuba murid fikirkan. Ya, nilai tekun berusaha. Okey, seterusnya cikgu nak semua murid buka buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 1, muka surat 87. Mari kita sama-sama membuat latihan ini. Okay, tajuk, maafkan cikgu. Arahannya ialah baca cerita, kemudian nyatakan nilai yang diperoleh berdasarkan frasa yang berhuruf tebal. Okay, dalam ni ada beberapa frasa yang berhuruf tebal. Dan kamu diminta untuk menyatakan apakah nilai bagi frasa tersebut. Okay, mari kita baca sama-sama cerita ini. Tajuk cerita ialah Sang Lebah dan Sang Kelulut. Pada suatu hari, Sang Lebah ke rumah Sang Kelulut. Dia melihat Sang Kelulut sedang bekerja dengan tekunnya. Hai Sang Kelulut, kecilnya sayap kamu. Kamu tentu kalah jika berlumba terbang denganku, kata Sang Lebah dengan sinisnya. Belum tentu kamu menang. Esok kita berlumba. Tebuan boleh menjadi pengadilnya, kata Sang Kelulut. Keesokan harinya, pertandingan diadakan. Sang Lebah terlanggar pokok kerana dia terlalu laju. Sang Kelulut yang berada di belakang terus terbang ke arah Sang Lebah. Sang Kelulut mengangkat Sang Lebah lalu terbang ke arah tali garisan penamat. Sejak hari itu, Sang Lebah tidak sombong lagi. Okey, mari kita lihat nilai bagi frasa yang berhuruf tebal. Okey, apakah nilai bagi frasa sedang bekerja dengan tekunnya? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Ya, frasa ini membawa nilai rajin. Rajin. Okey, seterusnya frasa esok kita berlumba. Apakah nilai bagi frasa ini? Nilai berani. Okey, frasa yang ketiga, tebuan boleh menjadi pengadilnya. Apakah nilai bagi frasa ini? Iya, nilai adil. Adil. Frasa keempat, mengangkat Sang Lebah. Okay, apa nilai dia ni? Nilai baik hati. Okey, frasa terakhir, tidak sombong lagi. Okey, siapa boleh bagi tahu cikgu? Apakah nilai bagi frasa ini? Ya, nilai pemaaf. Okey, baiklah. Seterusnya, kita sama-sama buat latihan yang kedua. Masih dalam buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 1, muka surat 88. Okey, arahannya baca cerita, kemudian kenal pasti dan nyatakan nilai yang diperoleh. Okey, dalam ni ada beberapa nilai yang perlu kamu cari, ya. Kamu baca betul-betul, kemudian nyatakan apakah nilai yang diperoleh. Okay. Tajuknya ialah
harga segelas susu. Pada suatu hari, Farhan berasa dahaga selepas berjajah kuih dengan ibunya. Farhan meminta segelas air di sebuah rumah. Seorang kanak-kanak perempuan memberinya segelas susu. Farhan ingin membayar harga susu itu tetapi ditolak. Kini, kanak-kanak perempuan itu telah dewasa dan menjadi gadis yang cantik. Tiba-tiba, dia dijangkiti penyakit kulit dan tiada doktor yang mampu memulihkan penyakitnya. Pada suatu hari, dia menjalani rawatan di sebuah hospital pakar sehingga pulih. Dia susah hati tentang kos rawatannya. Sebelum keluar dari hospital itu, dia menerima sampul surat pembayaran bil daripada doktor yang merawatnya. Apabila dibuka, ada sekeping kad yang tercatat, inilah harga segelas susu. Okey, murid-murid, mari kita cari, kenal pasti nilai dalam cerita ini. Okey, yang pertama, rasa berjajah kuih. Apakah nilai bagi berjajah kuih? Nilai rajin. Okey, yang kedua, memberinya segelas susu. Okay, apa nilai bagi memberinya segelas susu? Baik hati. Ya, betul. Okay. Yang ketiga, ingin membayar harga susu itu tetapi ditolak. Okay, apakah nilai bagi pernyataan ini? Okay, nilai ikhlas ataupun boleh juga tulis bertanggungjawab. Ikhlas ni kepada kanak-kanak perempuan itu kerana menolak apabila Farhan ingin membayar harga susu itu. Bertanggungjawab pula ditujukan kepada Farhan kerana berasa bertanggungjawab untuk membayar harga susu yang diberikan oleh kanak-kanak perempuan itu. Okey, seterusnya jalani rawatan di hospital pakar sehingga pulih. Okay. Apakah nilai bagi pernyataan ini? Ya, nilai sabar. Okay. Yang terakhir, inilah harga segelas susu. Nilainya? Nilainya kamu harus mencarinya sendiri dan tulis di dalam buku aktiviti kamu. Baiklah murid-murid, sampai di sini sahaja sesi pengajaran dan pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih. Jangan lupa subscribe YouTube channel Cikgu. Sampai bertemu lagi. Bye. Assalamualaikum.